Okay, Assalamualaikum. Testing. Boleh dengar suara saya? Please respond saya. Sebab saya nak tahu sama ada everybody can listen to my voice, can hear my voice. Boleh dengar suara saya tak? Okay. So, kita mulakan lecture kita pagi ni. Hari ni kita akan discuss soalan-soalan yang soalan-soalan yang saya ambil daripada FRN 548 yang saya dah compilekan, yang saya dah himpunkan. Dan kemudiannya semalam there was a student semalam ada salah seorang daripada your classmates ada tanya saya soalan, supaya saya dah hantar pagi tadi kan dalam WhatsApp kita beberapa soalan, ada 5 soalan tu dia tanya. Jadi before we begin dengan soalan-soalan 548 tu, kita discuss dulu, kita jawab dulu soalan-soalan yang dikemukakan oleh your classmate Okay, semua orang dah ada kan, dah dapat daripada apa nama ni, daripada WhatsApp waktu saya bacakan soalan tu dan kita akan discuss satu persatu kan. We discuss one by one. By the way, saya cuba saya dah bagi you link untuk YouFuture kan. Everybody cuba masuk dalam YouFuture dan sebab saya baru try lah masuk materials dalam YouFuture tu. Later on lah, as we gather more materials, kalau semua orang tak ada masalah untuk access pada YouFuture, kita boleh kumpulkan all the materials tu dalam YouFuture dan you ambil daripada YouFuture. Sebab kalau dalam WhatsApp ni pun kita share juga, boleh share, tapi kadang-kadang kalau dah lama sangat kan, you have to scroll up, nak cari kat atas tu. Jadi kalau saya rasa kalau dalam YouFuture lebih mudah lah. Satu. Yang keduanya ialah kalau for future references lah, kalau sekiranya next semester ULL dah habis dah kan, dia dah habis belajar, tapi maknanya kalau untuk orang semester akan datang pun materials tu saya boleh guna semula kan, saya boleh guna untuk for the benefit of future students lah. Itu satu. Jadi sekarang ni cuba dulu masuk YouFuture. Saya dah tanya kepada kepada lecturer lain, untuk masuk tu you gunakan you punya login ID student portal you. Semua ada kan login ID student portal, password student portal tu, you masuk ikut tu. Okay, and then you cari dalam my course saya, you cari nanti nampak saya punya nama dan you buka. Setakat ni saya tak ada satu lah saya bagi link on Bursa Malaysia. Kalau tak masuk YouFuture boleh cari mudah aja kan. You cari Bursa Malaysia dan saya ada masukkan yang compilation of soalan past semester ni pun saya letak kat situ juga. Kan, soalan yang saya dah wantau ikut WhatsApp ni. Okey. Satu lagi, mungkin dalam seminggu 2 lagi atau starting from next week. By the way, satu lagi, sebenarnya saya lupa. Make sure you dah daftar for this subject, sebab I have downloaded the list of students from semua 4 group tu, dan total students saya setakat ni saya tengok 95 orang, tapi saya tak ingatlah detail berapa orang dalam setiap kelas tu kan. Cumanya for those who have not registered yet, please do so as soon as possible lah. Sebabnya kalau tak daftar subjek nanti payah ni kan, you tak boleh ambil exam dan sebagainya. Okay, so that is saya punya mukadimah lah, pesanan saya. So now we go through the list of questions submitted by one of your classmates.
Jadi soalan pertama adalah boleh tak Prof explain balik listed at premium and discount? Tu macam mana? Saya tak faham sikit. Okey, pertama sekali baguslah awak tak faham sikit. Kalau awak tak faham banyak tu susah tu, masalah tu kan. Jadi tak faham sikit tu adalah satu benda yang baik. Kalau yang bagus sekali adalah faham semua, tapi kalau tak faham sikit tu lebih baik daripada tak faham banyak. Tak faham banyak lebih baik daripada tak faham langsung kan. Okey. So saya back to our question here. Apakah yang dimaksudkan listed at premium or listed at discount? Dia macam saya kata itu through IPO initial public offer ni ataupun listing ni, saham-saham yang ditawarkan melalui IPO ya, dia ada subscription price kan, subscription price ataupun harga langganan subscription price. Dekat bawah tu pun ada juga soalan berkaitan dengan subscription price ni. Jadi harga langganan maksudnya adalah harga yang perlu dibayar oleh pelabur-pelabur ataupun oleh sesiapa saja yang berminat untuk melanggan saham-saham yang ditawarkan through IPO. That is the subscription price. Okey, siapa yang setkan the subscription price ni? Subscription price itu ditetapkan oleh the company that issues the stock, the company that issues the stock. Dan biasanya penentuan subscription price ini atas nasihat underwriter ataupun penaja jaminan kan. So itu harga langganan or subscription price. So you pay for the stocks berdasarkan pada harga langganan tu lah ataupun subscription price. Apabila katakanlah permohonan you berjaya, so you dah dapat dah saham itu, you tunggu untuk saham itu disenaraikan. Okey, di sini pun ada tanya nanti ada soalan bawah, dia kata lama mana saham itu daripada ditawarkan untuk permulaan sehingga saham itu disenaraikan. Okey, itu kita akan pergi kemudian dah. Jadi apabila sebaik saja saham itu disenaraikan atau kadang-kadang dipanggil diapungkan, floated. Kalau bahasa Melayu, bahasa Inggeris is being floated into the market, atau dalam bahasa Melayu dipanggil pengapungan saham. Jadi kalau orang sebut pengapungan saham, penyenaraian saham, itu adalah benda yang sama. IPO, listing ataupun share flotation, pengapungan saham, itu adalah benda yang sama. Jadi apabila saham-saham itu disenaraikan di Bursa Malaysia, maka harga dia sebaik saja buka aja huruf niaga pukul 9.30 rasa. 9 ke 9.30 saya tak ingat. Bursa dia punya trading hours Bursa Malaysia ni 9.30 rasa atau pukul 9 saya tak ingat. Sebaik saja diseniagakan, maka saham itu buka saja, saham itu akan diniagakan, akan ada pihak yang nak beli dan ada pihak yang nak jual. Katalah sebagai contoh, subscription price untuk saham itu katakanlah RM3.50. Bermakna pada saham itu ditawarkan pada harga RM3.50. Bila dibuka saja untuk penyenaraian, kita boleh tengoklah, kalau kita tengok Bursa Malaysia punya screen kan, kita boleh tengok harga dia. Jadi harga dia pada urus niaga yang pertama sekali, kalau nak cerita pula macam mana urus niaga berlaku apa semua, it is a bit complicated lah. Tetapi you imagine macam ni je lah, urus niaga ni berlaku macam kita beli ikan kat pasar. Akan ada orang yang tawarkan ikan pada harga sekian-sekian, akan ada pula orang yang nak beli ikan pada harga sekian-sekian. Jadi kalau katalah ikan di pasar tu, orang nak tawar jual harga RM10 sekilo. You nak beli pada harga RM7 sekilo. You kata RM10 sekilo mahal, RM7 sekilo saya nak beli pada harga RM7 sekilo. Jadi takkan ada urus niaga kan? Takkan berlaku lah, sebab orang jual nak jual pada harga 10. Orang nak beli pada harga 7. So di sini, there will not be any transaction at all. So you akan nampak lah tak ada trading tu. Tapi salah satu pihak nanti akan mengalah.
mungkin orang yang nak beli ikan di pasar ni nak sangat ikan tu. So dia kata tak apalah, dia letak 10 pun supaya beli juga 10, walaupun sebenarnya saya nak beli harga 7 je. So dia akan beli pada harga 10. Pada masa itu harga urus niaga yang pertama adalah RM10. Kan? Dan benda ni berlaku setiap kali berlaku, maknanya transaction berlaku sepanjang hari lah. Dalam kes saham macam tu juga, sepanjang hari. Jadi kalau sekiranya ramai sangat orang yang nak jual saham itu berbanding dengan yang nak beli, orang nak jual ramai, yang nak beli tak ramai, maka sooner or later harga akan jatuh. Sebab apa? Orang nak jual ni tunggu orang nak beli tak ada kan. Jadi dia turunkan harga. Dia tunggu orang nak beli tak ada, dia turunkan harga. Lama-lama harga akan jatuh. Itu yang menjadikan harga saham jatuh. On the other hand, kalau sekiranya ramai sangat orang yang nak beli tapi tak ada orang yang nak jual. Jadi orang akan tawarkan harga yang lebih tinggi lagi. Orang akan tawarkan harga yang tinggi. Yang tu maka akhirnya sampai satu peringkat harga yang penjual pun sanggup jualkan harga dah naik, maka harga saham tu akan meningkat naik. So lebih kurang konsepnya begitu. Kalau saya nak cerita detail pasal bid and offer price dan sebagainya, dia terlalu kompleks lah, lebih kompleks. So saya berhenti setakat tu saja. Jadi katakanlah bila sebaik saja saham itu disenaraikan, kita tengok harga urus niaga yang pertama sekali. Kan? Antara pembeli dan penjual. Katakanlah harga urus niaga yang pertama, tiba-tiba saham itu diniagakan pada harga RM3.20. Tadi awak beli, you buy the stocks through IPO with the price of 350 kan. Sekarang ni saham tu dah jatuh 320. Kan? Kalau you nak jual di pasaran, you kena dapat harga RM3.20. You dah rugi 30%. Ini dipanggil the stock is listed at discount. Ni kalau ni maknanya this is the market price. This is subscription price. Subscription price. SUBSCRIPTION. Subscription price. Kalau sekiranya subscription price ini lagi tinggi daripada market price, maka ini adalah listed at discount lah. Kalau when the share is listed at discount, maka rugilah mereka yang membeli saham-saham itu melalui IPO tu, sebab dah rugi dah. Kalau dalam contoh ni dia beli 3,5, sekarang kalau nak jual balik pun laku RM3.20 je. Tapi sometimes people have the confidence with the company and they will wait for the price to go up again. Kalau sekiranya dia yakin, maka dia akan tunggulah. Tapi kadang-kadang apa yang berlaku adalah the false continuing, kan? Kejatuhan itu makin lama makin jatuh. Yang itu menyebabkan some people got panic, dan they sell the stocks at loss. Rugilah. Okey, keadaan the reverse will happen kalau sekiranya harga langganan adalah RM3.50, tetapi sebaik saja saham itu disenaraikan, katakanlah dia jadi RM3.60 contohnya. Kalau sekiranya PM stand for market price, biasa saya sebut PM tu, biasanya kita sebut adalah that is market price. Dalam keadaan begini, maka you telah untung 10% lah. Kalau you jual di pasaran, maka you akan untung 10% for each share, kan? Maka di sini dipanggil the share is listed at premium. Okay, ini adalah listed at premium. Dia senang aja, dia punya konsep premium discount ni. Kalau macam premium maknanya lebihan, kalau bahasa Inggeris premium dan bahasa Melayu maknanya lebihan lah. Kalau discount ni kurang, penurunan. Sebab tu kalau macam kita kata kita beli barang at discount, maknanya harga dia lebih rendah daripada harga yang tertulis dekat price tag tu kan. Itu at discount. Kalau premium ni harga dia lebih tinggi daripada harga yang dekat price tag, itu premium. So I hope that answers your question lah. That question, the first question. Soalan yang kedua ni berkait juga saya rasa dengan yang saya cerita tadi. Harga di bursa lagi rendah dari subscription price. Ni market price yang tadi contoh tadi kan. Market price lebih rendah daripada subscription price. Rendah daripada itu maksudnya subscription tu harga dekat IPO. Ya betul. Harga bukan saya betulkan bukan harga dekat IPO. Harga yang ditawarkan ketika saham itu dikeluarkan melalui IPO, Initial Public Offer. Sebab tu kalau you tengok my previous lecture, harga yang ditawarkan
melalui initial public offer itu dipanggil harga langganan. Itu harga yang telah ditetapkan oleh syarikat. Kalau harga yang turun naik setelah saham itu diniagakan di Bursa Malaysia, itu the price is determined by supply and demand lah. Siapa nak beli lebih ramai daripada orang nak jual, usually harga akan naik. Kalau lebih ramai orang nak jual berbanding dengan orang nak beli, biasanya harga akan jatuh. Ini belajar dalam econs, very basic economic concept, supply and demand. Harga ditentukan oleh supply and demand. Okey. So yang tu dah menjawab soalan nombor 2. Bila private company dah listing, selalunya ambil masa berapa lama nak ke secondary market, iaitu ke bursa market? Yang ni saya tak pastilah. Yang sini saya tak pasti. Tapi mungkin seminggu, mungkin 2 minggu selepas habis proses proses balloting, pengundian, dan semua pemilik saham itu dah dapat saham-saham mereka. Ingat dan macam saya cerita dalam kelas yang lepas, saham-saham mereka itu dia tak ambil secara fizikal, kan? Maknanya saham tu akan masuk terus ke dalam CDS account mereka, Central Depository System account, yang mereka kena buka di brokerage firm masing-masing, firma broker masing-masing. Kalau awak nak beli saham di Merata di Kota Baru, you pergi ke brokerage firm di Kota Baru, buka akaun CDS. Dulu RM10 je bayar nak buka CDS ni. Dan kemudian you boleh simpan saham-saham you tu di CDS lah. Kalau you langgan melalui IPO pun, you berjaya, permohonan you berjaya, maka dia akan terus masukkan akaun saham kita tu ke dalam CDS. CDS kita, Central Depository System. Kalau okey. Jadi lama mana saya tak pastilah. Yang ni kena tengok. Kena tengok dalam bursa Malaysia punya peraturan lah. Saya rasa dalam 2 minggu gitu. Lebih kurang gitu lah. Tak lama lepas you dapat saham tu. Kalau dia dah listing tu, maksudnya dia dah terus ke bursa. Kalau dah listing tu bursa lah. Maknanya kalau once saham itu telah disenaraikan, dia dah dekat bursa lah tu. Bursa yang menyenarai, dan saham itu dah tersenarai lah dalam bursa. Kan? Bila dia dah disenaraikan, dia dah bursa lah tu. Yang maknanya bursa yang menyenaraikan saham-saham kita tu. Saham-saham tu. Okey. Saya confuse sikit. Harap-harapnya penerangan saya ini tidak menambahkan your confusion ataupun kekeliruan awak lah. Kalau sekiranya lepas saya terangkan lagi keliru tu, susah sikit tu. Kan? Okey. Soalan yang keempat. Bila oversubscribe kan kena voting. Balloting, bukan voting. The right term adalah balloting. Ballot. Macam kita, ballot ni ada pengundian. Macam tu, mungkin dia sebut voting tu sebab macam kita mengundi pilihan raya, kita panggil voting kan. Sebenarnya kalau kita cabut saham-saham yang oversubscribe tu, kita nak cabut yang mana dapat, yang mana tak dapat, proses itu dipanggil balloting. Sebab dalam pilihan raya pun amalan mengundi kita panggil voting. Tapi kalau kita masukkan kertas undian itu ke dalam peti undi, dipanggil ballot box kan. Kotak undi, kotak peti undi. Jadi proses menentukan siapakah yang layak mendapat saham, siapa yang tak layak mendapat saham tu, proses itu dipanggil balloting ataupun undian. Okey, yang ini saya tak pasti sekarang ini macam mana. Tetapi masa zaman saya dulu pun sikit-sikit main jugalah IPO ni sebagainya. Zaman dulu dia lakukan semua secara fizikal. Nanti daripada satu Malaysia ni banyaklah permohonan ni. Dulu kita kena post kan. Kita kena post bersama dengan band draft tu, kita kena post. Dia akan letak dalam kotak tu. Kalau oversubscribe tu banyak, penuh lah. Dalam satu bilik tu penuh sampul-sampul envelope yang berisi bank draft yang disusun tu, dan kemudiannya akan adalah dia orang cabut at random lah secara rawak. Tarik kertas ballot tu, kertas sampul tu. Kalau dia tarik sampul tu, kena sampul yang you punya, you dapatlah langganan tu. Yang tak dapat, yang tak berjaya, dan kalau cukup semua selepas dah, kalau oversubscribe mestilah saham-saham itu akan dilanggan sepenuhnya kan, fully subscribe lah. Yang mana tak dapat, yang mana tak berjaya, maka
envelope awak tu akan dipulangkan balik. Dipulangkan balik kepada kita. Tak berjaya lah kan. Dan bank draft yang kita dapat tu, kita pergi balik semula ke bank dan kita batal, maka duit kita tak luar lah, tak terjejas. Those yang berjaya, maka pihak issuing house, penerbitan, issuing house akan tunaikan bank draft kita tu, maka duit yang kita bayar kepada bank melalui bank draft tu akan ditolak dan kita akan dapat saham. Itu dulu Sekarang ini saya rasa everything is done electronically lah. Saya tak tahu macam mana in detail, tetapi I believe dia generate benda tu at random, macam kita top up prepaid kan. So dia generate macam mana ini tak tahulah. Dia generate number tu at random dan siapa yang dapatlah. Maknanya dia tunaikan kita punya bank draft. So sekarang saya tak tahu macam mana proses dia sebab everything is done secara elektronik. Tak macam dulu. Dulu everything is done manually kan. Zaman saya cakap ni zaman 90-an itulah. 20 30 tahun lepas. So yang ni sekarang saya tak tahu. Kalau siapa-siapa yang ada family dia ada pengalaman apply for IPO, boleh ceritalah, boleh kongsi dengan kita. Sebab saya memang dah lama dah tak main saham ni. Kan? Okey, dan bila awak subscribe kan kena voting, kena balloting kan. Macam mana cara dia orang voting ataupun macam mana cara dia orang pilih tu, balloting tu macam saya dah explain tadi. Issuing house kan, issuing house yang menguruskan proses penerbitan saham-saham melalui IPO. So beza antara issuing house dengan bursa adalah bursa dia menguruskan urus niaga saham-saham dalam secondary market. Untuk menguruskan penerbitan saham-saham baru dalam primary market, mula-mula itu dilakukan oleh issuing house, rumah penerbitan. Macam mana dia orang decide? Ini saya dah cerita tadi. Kalau dulu dia ambil secara fizikal, tarik envelope yang ada awak punya bank draft tu. Sekarang tak tahu. Apa beza par value and selling price? Selling price tu market price ke? Okey. Dia betul lah tu. Bolehlah juga kita katakan harga jualan adalah sama dengan harga pasaran. Okey. Dia ada, kalau kita setakat ni kita dah belajar, kita dah jumpa subscription price kan, harga langganan. Subscription price. Kemudian kita ada market price ataupun harga pasaran. Kemudian kita ada selling price. Kemudian kita ada juga par value. Par value ataupun face value. Asal usul par value adalah daripada Mustafa value. Jadi orang singkatkan, orang panggil par jadi par value. Okey tak? Itu kelakar je. Joke je. Jangan percaya pula. Nanti awak percaya pula, terpaksa pula awak jawab. Siapa ajar? Terjais. Beratlah saya. Kan? Par value is par value. Okey. Sekarang ni saya nak cerita pada awak semua. Setiap satu ni perbezaan dia. So that you have clear idea apa maksud setiap satu ni. Sebab saya perhatikan ramai pelajar lah, bukan semua, ramai pelajar yang dia tidak faham sesuatu cerita yang panjang tu kerana istilah-istilah ni, istilah-istilah asal ni dia tak berapa jelas. Sebab dalam dunia akademik ni, apalah dunia akademik, tak kira lah, whatever bidang lah, mathematics ke, finance ke, ekonomi ke, apa kan, even dalam pengajian Islam pun kita kena faham istilah tu dengan maksudnya yang tepat, kan? Contoh kalau macam contohnya orang kata untung dengan pendapatan. Untung is profit, pendapatan is revenue, kan? Ramai orang yang keliru tu, kan? Jadi kadang-kadang bila you confuse, you ingat pendapatan or revenue is equal to profit or untung, then you akan bawa salah faham you itu
terus menerus, kan. Jadi you akan keliru lah, kan. Sebab tu paling asas sekali adalah all the terms tu you must have a clear and concise idea what the term means, apa maksud setiap satu istilah tu. Itu penting tu, ya. Sebab tu saya hari-hari saya ngajar anak saya yang buat diploma accountancy ni di rumah lah, sebab sekarang dia tak lagi campus, kan. So I always emphasize to her, she's doing her diploma in accountancy, part 3 dah semester ni. I always emphasize to her, in whatever field that you study, you must, pertama sekali you must have some clear idea what is the general idea tu, apa dia idea umum tentang sesuatu isu tu, baru you pergi ke detail, kan. Jadi apa yang berlaku, entah macam mana silapnya, adalah biasanya pelajar-pelajar ni dia pergi kepada detail terus. Dia pergi kepada detail, tapi dia tak tahu pendetailan itu duduk di mana dalam idea yang umum. Contoh beginilah saya selalu cakap contoh ni. Kalau kita nak belajar tentang rumah, kan. Kita nak belajar tentang rumah, kita kata rumah ni ada bumbung, ada lantai, ada dinding, ada tingkap, ada pintu dan sebagainya, kan. Kemudian daripada itu, bila you dah dapat idea umum bagaimana rumah tu, how the house looks like, barulah you pergi kepada pendetailan, the details. Contohnya you kata, hari ni nak belajar pasal tingkap. So you kata tingkap ini berapa kaki, dia punya panjang, berapa kaki lebar, berapa kaki ketebalan, materials yang digunakan untuk membuat tingkap dan sebagainya. Barulah kita tahu, dan kemudiannya kita tahu bila siap tingkap tu duduk di mana dalam rumah. Apa yang berlaku dalam kebanyakan kes adalah pelajar-pelajar ni tak ditunjukkan idea yang umum tentang rumah. Dia tak nampak apa rumah tu macam mana, terus saja dia diajar tentang tingkap. Dia tahu semua tentang tingkap, ketebalan tingkap dia tahu, bahan untuk buat tingkap dia tahu, berapa kaki kali berapa kaki keluasan tingkap, semua dia tahu, tetapi dia tak tahu tingkap tu duduk di mana dalam rumah. So dia tak tahu entah tingkap ke atas ke kat mana. So bila dia tak tahu, maka dia tak boleh nampak benda ni macam mana nak fit in dalam kerangka yang lebih luas. That is the problem with many students, including myself when I was in the university. Sama saja. When I was in the university 40 years ago, gitu juga. Saya belajar, saya tak tahu benda ni dekat mana duduknya dalam seluruh konsep finance ni. Sebab tu I keep on repeating myself. Saya kata, kalau awak tak faham keseluruhan apa yang saya ajar, maka awak adalah pelajar yang normal, kan. Awak tak faham seluruh, maksudnya you faham daripada saya cakap ni 100% saya cakap, mungkin you faham about 40%, 50%, 30%. Tapi maknanya kalau you faham semua every single sentence that I mention in class, then you hebat lah, kan. Okay. Dan biasanya you boleh faham kerana you dah gather knowledge itu daripada luar daripada classroom ni tau. You dah ada some idea. Bila you dah ada some idea yang you dapat daripada luar daripada classroom, daripada pembacaan awak, daripada dengar orang cerita, dengar from your parents punya apa benda cerita semua, and then you bila lecture you ajar, you boleh masuk lah. Oh gini, betul lah, samalah dengan apa yang saya faham selama ni. That is susah, susah sebab kebanyakan daripada kita bukannya datang daripada family yang bercakap pasal saham setiap hari, yang bercakap pasal market setiap hari, bercakap pasal ekonomi kan. Not many of us hidup dalam suasana begitu. Lainlah kalau kita ni anak Menteri Keuangan, kan. Okey, panjang dah cerita membebel-bebel ni. So sekarang ni kita pergi kepada back to question kita. Okey, ada 4 ni saya nak bezakan setiap satu ni. Satu, subscription price ataupun harga langganan. Harga langganan ini harga yang telah ditetapkan oleh syarikat yang nak keluarkan saham itu ketika saham itu ditawarkan melalui IPO. That is subscription price. Sebenarnya zaman sekarang awak kata kenapa cik tak tulis sini subscription price is apa-apa semua ni, kan. Saya memang tak buat macam tu kerana pertama sekali adalah apa yang berlaku adalah bila jadi macam tu pelajar akan menghafal. They memorize, many of the students memorize dan tulis biji-biji apa yang ditulis oleh saya di whiteboard dan dia hafal. Yang itu bukan cara pembelajaran yang baik. That's the reason saya explain tapi saya tak tulis, because I would prefer that you use your own words.
Tak kisah grammatically wrong, secara grammar ni salah ke apa, tak kisah. Tapi yang paling penting adalah you faham apa yang saya cerita. Satu. Yang keduanya, saya tak tulis begini kerana zaman sekarang zaman Google aja. You Google aja the meaning of subscription price, dia akan keluar lah penerangan tu. Panjang cerita kan. So semua boleh. Zaman-zaman sekarang senang, maklumat di ujung jari. So itu subscription price, harga langganan. Market price adalah harga yang ditentukan oleh supply and demand tadi. Macam saya kata, bila once the stock is being listed, has been listed on the stock market, on bursa, maka harga is determined, the price is determined by supply and demand. Itu adalah harga pasaran. Harga pasaran. Samalah juga dengan harga jualan, lebih kurang. Harga jualan, harga pasaran sama. Tapi harga bolehlah kita katakan lebih kurang gitu, lebih kurang sama. Kita jual, orang beli, maka dia akan jadi harga pasaran, kan? Okey, dan akhir sekali adalah par value. Okey, let me explain to you. You have come across the words par value ni lama dah, kan? Sebelum ni pun dah dengar. What is a par value? Par value adalah ataupun nominal value. Par value or nominal value samalah, benda yang sama. Nominal value kadang-kadang orang tulis juga sebagai face value. Jadi par value, nominal value, face value samalah, benda yang sama. Adalah nilai yang tertera di atas saham ataupun whatever. Kalau saham lah, kalau bond lah, kan, yang tertulis di atas saham ataupun bond itu. That is par value. Okey. Adakah par value sama dengan market price? Tadi ada soalan, kan? Dia kata adakah par value sama dengan market price ataupun selling price? Not necessarily so. Not necessarily so. Adakah par value sama dengan market price? Tak semestinya begitu. Kadang-kadang harga saham itu diniagakan pada harga yang lebih tinggi daripada par value dia. Itu dipanggil the stock is selling at premium. Kan? At premium. Bukan, sorry. Tak ada kena-mengena. Yang itu kalau saya cakap macam tu, nanti itu adalah berkaitan dengan subscription price. Bukan salah. Maknanya pada satu-satu masa harga saham mungkin diniagakan pada higher than its par value or lower than its par value. Jadi par value ini bukan market price. Bukan market price. Kadang-kadang lagi tinggi daripada market price, kadang-kadang lebih rendah daripada market price. So that basically explains soalan daripada rakan awak ni. Saya tak tahulah saya nak sebut nama dia. Kadang-kadang pelajar dia tak suka nama dia disebut, kan. Jadi daripada one of your classmates lah. Okey. Saya nak tengok kalau ada apa-apa soalan. Ada soalan tak? Kalau ada soalan, you boleh type soalan tu dan saya boleh cuba jawab lah. Kalau sekiranya if you do not have any question, kita akan teruskan perbincangan kita based on soalan-soalan FIN 548 yang saya dah compilekan ni, ya. You have any question? Siapa-siapa yang ada soalan boleh you can type soalan ni. Okey, kalau tak ada soalan, kita pergi kepada soalan FIN 548 yang saya dah hantar semalam kepada semua groups, to all the groups, dan kita tengok soalan nombor 1. Soalan nombor 1. Briefly discuss each of the following terms. Okey, kita tengok soalan nombor 1 yang saya ambil daripada December 2018, FIN 548, December 2018, question 1.
Briefly discuss each of the following terms. So there are 4 terms altogether tu. Jadi daripada 4 ni, satu memang saya tak pernah sebut lah dalam lecture saya, iaitu short selling. Short selling saya tak pernah cerita, tapi yang B pun saya mungkin dah cerita, tetapi indirectly, secara tak langsung. Prospectus saya ada sebut dalam lecture saya, market index, indices juga saya ada sebut. Jadi 2 out of 4 sepatutnya you dah familiar lah. Kecuali saya tak pernah sebut adalah short selling dan juga individual investor. Okay, so saya nak terangkan pada you satu-satu. Tapi short selling ni dia punya penerangan agak panjang lah. Agak panjang. It's probably takes mungkin about 10 minit kot. Jadi tak apalah dah. Kalau dah halang-halang kita tengok soalan ni, baik kita ceritalah kan. Dia short selling ni ataupun jualan singkat, jualan singkat ini adalah apabila you jual sesuatu yang bukan hak milik you. Okay, you sell something that does not belong to you in anticipation of falling market price. Okay, ini saya tulis sikit, sell stocks ataupun apa-apalah, bukan stok sajalah. Tapi dalam konteks kita ni, stocks ataupun shares that does not belong to you in anticipation means jangkaan lah, of falling price. Okay, selling stocks that does not belong to you in anticipation of falling market price. Okay, untuk mudah contoh, saya tak bagi contoh saham lah, tapi saya boleh saja bagi contoh yang bukan saham pun boleh. Contohnya jual lembu ke, ayam ke pun boleh kan. Kita jual sesuatu yang bukan hak kita dengan jangkaan bahawa kita dapat duit, boleh buat untung daripada kejatuhan harga. Jatuhan harga. Saya cuba fikirkan macam mana situasi dia. Nanti saya cuba fikir Okey. Saya cuba fikir begini. Saya cuba bagi contoh, bukan saham lah, tapi konsepnya sama je. Konsepnya sama saja. Katalah kita nak jual lembu. Sama je. Katakanlah sekarang ni ataupun kita jual saham pun boleh. Saham dah senang. Katakanlah sekarang ni saham ABC, kita bagi contoh saham lah. Katalah sekarang ni ABC Stocks, harga dia, katakanlah harga dia RM3 sesaham. Harga dia RM3 sesaham. Okey. Kemudian you jangka saham itu akan jatuh harga. You expect harga itu akan jatuh harga saham tu akan jatuh daripada RM3 kepada RM2 dalam tempoh seminggu. Kan? Okey. Naturally lah, if you play in the stock market. By the way, saya akan nak create bursa marketplace tu.
Saya tak tahulah dengan kelas virtual macam ini, saya boleh tunjuk ke awak. Nanti mungkin saya kena buka laptop kot, buka komputer saya and then fokus kat itulah. Sebab saya you kena tengok saya akan fokuskan kamera dekat komputer and then saya tunjuk proses macam mana you nak register for Bursa Marketplace game. Tapi I have not created the game yet lah. Nanti dalam minggu depan ke, sebab semester kita ni running sampai bulan Februari kan. Ni baru bulan bulan Oktober nak masuk November. Jadi 11, 12, 1, 3 bulan main game tu pun okey dah. Sedap dah, lama dah main. Okey, back to our discussion. Jadi you jangka harga saham itu akan jatuh. Kalau kita melabur dalam pasaran saham dan you own the stock, kalau awak ada saham tu, maka naturally, dan you yakin bahawa dia akan jatuh, naturally you jual saham itu sekarang. Kan? You jual saham itu sekarang untuk mengelakkan daripada berlakunya kerugian bila harga saham itu jatuh. Logik lah kan? Bila harga sekarang 3, dia memang yakin sangat-sangat dia akan jatuh kepada 2. So you jual saham itu sekarang, sebab saham you sekarang ada saham tu, saham ABC, dan you jual. Bila you jual saham ABC yang you ada, maka you telah mengelakkan daripada berlakunya kerugian. You avoid from losing the money. Okay, yang itu logik lah. Kalau you ada saham ABC ini ada harga RM3 dan you are very confident that kalau you tak ada saham ABC dan you are very confident that harga saham ABC akan naik, maka you akan lakukan pembelian kan. You beli saham ABC pada harga RM3 dan you yakin betul-betul dia akan naik menjadi RM4 kan. You beli banyak-banyak, nanti besok bila dia naik pada harga RM4, bukan besok lah, maknanya in future you dinaik pada harga RM4, you jual dan you boleh buat duit kan. Itu normal, itu normal, biasa. Apa yang kita buat melalui short selling adalah bagaimana kita nak buat duit melalui kejatuhan harga saham, dan saham itu kita tak ada. We don't own the stocks. Macam mana cara dia? Saya cerita secara ringkas lah. Secara technical detail berapa hari itu, yang itu saya pun tak tahu. Kalau nak tahu kena tanya pihak bursa, pihak berapa lama proses tu. Okey, katakanlah sekarang ni saya confident harga saham akan jatuh daripada 3 kepada 2. Saya tak ada saham tu tapi saya nak buat duit. Okey, apa yang saya lakukan adalah saya pinjam. Saya pinjam saham seseorang. Okey, saya pinjam saham seseorang, dan bila kita pinjam, naturally kita kena bayar balik lah kan. Macam kita pinjam duit pun kita kena bayar balik. Jadi bila kita pinjam saham, kita pun bayar balik. So we borrow, katalah sebagai contoh, borrow one lot. One lot is 1000 saham ke 100 saham, saya dah tak ingat. Katalah 1000 kan, 100 saham ke 1 lot, tak ingat. 100 saham, katakanlah kita tak nak cakap lot ni, kita cakap 100 saham. Kita pinjam, borrow 100 shares. Okey, bila kita pinjam daripada seseorang, kita pinjam, kita kena bayar balik lah kan. Kita pinjam kan. Of course, kadang-kadang orang yang nak bagi pinjam kat kita tu, mestilah dia nakkan sedikit keuntungan. Tapi yang itu kita negotiate dengan orang tu. Katalah kita pinjam saham orang tu dan kita janji nak bayar pada dia seminggu kemudian. Kita bayar kat dia seminggu kemudian. Mana pulangkan balik saham tu, maksud saya. Kita dah pinjam 100 saham dan kita nak pulangkan balik pada dia seminggu kemudian. Of course, dalam bisnes ni tak ada orang nak bagi pinjam percuma-percuma. Dia akan bagi pinjam pada kita dengan kita kena bayarlah certain fees kan. Satu jumlah macam kalau pinjam duit interest kan. Kalau pinjam saham pun kita kena bayar. Okey, tak apalah. Dia pun bagi kita pinjam saham dia 100 saham. Dia pinjam. Jadi kita dah ada saham. Bila kita dah ada saham, kita pun jual saham itu di pasaran. Bila kita jual, kita dapat, kalau 100 saham, kita jual 100 saham tadi, bila kita jual pada harga di pasaran, maka kita akan dapat RM300 kan? RM300. Sebab 100 saham yang kita pinjam, kita tak ada saham tu, kita pinjam, bukan kita beli kita pinjam daripada orang dan kita jual, kita dapatlah RM300 pendapatan kita. For the purpose of contoh, kita tak
tak ambil kira lah apa ni commission dan sebagainya, brokerage fee brokerage fee dan sebagainya kita tak ambil kira. Kita kira jumlah tu saja. Okey. Seminggu kemudian, sekarang kita dah jual saham yang kita pinjam. Jadi kita dah tak ada saham, tapi kita ada duit RM300. Kemudian seminggu kemudian kita kena pulangkan semula saham yang kita pinjam tadi. Kita kena pulang balik. Kalau tadi kita pinjam 100 saham, sekarang ni kita kena pulangkan balik kepada owner dia, kepada the original owner 100 saham juga. Kita beli balik semula di pasaran. Tapi pada ketika itu, bila ramalan kita betul, maka saham itu kita beli semula after 1 week, buy back, kita buy back. Dan pada masa ini kita beli semula, harga bukan lagi RM3, tetapi harga adalah RM2 kan. So kita beli balik saham itu dengan harga 200. Kita tadi dah dapat duit 300, kita jual saham yang kita pinjam. Kita pulangkan balik kepada orang tu saham 100 saham tu, tapi nilai saham yang kita beli di pasar RM200 dan kita untung RM100 kan, RM100. Of course lah, tolak sikit dengan interest kalau sekiranya dia charge atas pinjaman saham kita tu, atau pinjaman saham dia yang kita pinjam tu, maka dia charge lah sikit kita some charges interest kan. Tapi maknanya cakap mudahnya kita untung RM100. Kita untung RM100 lah, sebab kita jual 300, kita beli balik semula saham itu pada harga 200 ya. Jadi kita sudah untung RM100. Yang ini dia panggil short selling. Short selling adalah satu keadaan di mana kita tak ada saham itu, kita boleh buat duit melalui kejatuhan saham, kejatuhan harga saham. Biasa kita buat duit hanya melalui kenaikan saja kan, dari kejatuhan harga saham. Di Malaysia, short selling ini dibenarkan, tetapi dia bursa kontrol. Kadang-kadang dalam keadaan market yang bearish, terlalu jatuh dengan banyak, kadang-kadang dia tak benarkan short selling, dia stop short selling. Sebab short selling ni, kalau semua orang buat short selling, apa yang berlaku adalah kesan dia akan in English they call it self-fulfilling prophecy. Maknanya lama-lama bila orang jangka saham akan jatuh sama dan semua orang buat short selling, memang harga saham tu akan jatuh. Jadi kalau pihak bursa nak kontrol saham itu daripada jatuh dengan banyak tu, dia kadang-kadang dia tak bagi short selling kan, dia stop lah orang daripada buat short selling. Itu short selling. Panjang dah penerangan dia. Saya berhenti sekejap 2 minit. Kucing saya tunggu je nak minum air. Sekejap Okey. Okey, ada apa-apa soalan on short selling? Do you have any question on short selling? Okey, kalau tak ada soalan dan kalau you faham, baguslah. Kalau you tak berapa faham pun tak apa, short selling ni. Faham sikit-sikit pun okey. Orang kata macam mana ni, semua asal faham sikit-sikit okey, faham sikit-sikit okey. Faham sikit-sikit lebih okey daripada tak faham langsung. Kan? Saya kira macam tu je lah. Ada apa-apa soalan on short selling? Do you have any question? Okay, if you do not have any question, saya nak pergi pula kepada soalan yang bahagian B tu. Soalan B. Individual investors. Soalan yang kedua ni adalah individual investors. Okey. Pelabur individu ataupun individual investors
Individual investors ataupun pelabur-pelabur individu juga dikenali dengan panggilan retail investors, pelabur runcit. Jadi kalau kita jumpa perkataan retail investors or individual investors adalah benda yang sama. Pelabur runcit ataupun pelabur individu. Lawan kepada pelabur individu adalah pelabur-pelabur institusi ataupun institutional investors. Okey. Pertama sekali, bila kita sebut pasal investors ataupun pelabur, adalah mereka yang melabur dalam pasaran saham. Kan? Those who invest in the stock market, we call them investors. Kan? Yang membezakan antara retail investors or individual investors dengan institutional investors adalah siapa mereka itu. Okey, saya pergi kepada individual investors ataupun retail investors dulu. Retail investors or individual investors adalah individu-individu macam saya, macam mungkin some of your parents, kan, siapa-siapalah. Individu-individu yang melabur secara sendiri. That is individual investors. Contoh saya lah, katakanlah nanti bila saya bersara, katakan saya nak bersara insya-Allah kalau panjang umur, about 2.5 years lagi, about 2 tahun setengah lagi. Jadi lepas saya pencen, saya tak ada apa nak buat, kan. So saya kata dulu masa kerja ngajar UiTM, busy, kan, ngajar ODL, cerita pasal par value asal daripada Mustafa value, dan macam-macam lagi. Jadi saya busy, dan kena marking kertas, exam dan sebagainya. Bila saya pencen, I have a lot of free time, kan. Saya ada masa terluang yang banyak. So saya kata saja suka-suka nak main saham. Saya individu, kan. So saya pergi ke brokerage firm di Kota Baru ni pun ada. Saya buka CDS account dan saya pilih saya punya remiser. Remiser ni orang yang akan menguruskan saya punya pelaburan, dan saya pun main saham. Maka saya akan, sama ada saya duduk di rumah ke ataupun sekarang semua online, kan, boleh duduk di rumah pun. Jadi saya akan monitor sendiri pergerakan harga saham, and I myself decide masa bila nak beli, masa bila nak jual saham itu. Itu adalah individual investors atau pelabur runcit. Individu, orang-orang biasalah, orang biasa saya dan sebagainya. Itu adalah pelabur-pelabur runcit. Jadi pelabur-pelabur runcit ni, mereka biasanya modal tak besar, kan, modal kecil. Dan itu mereka ialah duit sendiri, kan, modal kecil. That is individual investors atau retail investors. On the other hand, ada satu lagi bentuk pelabur yang dipanggil sebagai institutional investors ataupun pelabur-pelabur institusi. Pelabur-pelabur institusi ni contohnya macam mana tau? Contohnya adalah unit trust ataupun saham-saham amanah. Later on dalam kelas ni kita akan belajar dengan detail tentang unit trust ataupun saham amanah. Saham amanah ni apa contohnya? Contohnya macam ASB, ASN lah, yang kebanyakan, yang many of us invest in, kan. Jadi ataupun tabung haji, lembaga urusan tabung haji, atau kumpulan wang simpanan pekerja, atau syarikat-syarikat insurans. Contoh, kita ambil satu contoh sajalah. Katakanlah unit trust. Unit trust yang paling mudah adalah ASB kita tu, Amanah Saham Bumiputera tu, kan, yang ditadbirkan oleh Permodalan Nasional Berhad, PNB. Okey, semua orang dalam semua Bumiputera di Malaysia ni, bukan semualah, ramai, berjuta-juta Bumiputera di Malaysia ini melabur dalam ASB. Jadi ada some people have a lot of money, dia invest dalam ASB mungkin jumlah yang besar, 100,000, 200,000, 400,000, 500,000, sejuta, kan. Those yang tak ada duit mungkin melabur RM20, RM30, RM50, RM100, kan. Tetapi apabila wang ini dihimpunkan semua sekali daripada pelabur yang ada modal RM500,000, RM400,000 dan sebagainya, dan ada pelabur yang labur RM50, RM100, kan. Wang itu bila dihimpunkan dalam satu dana, dia menjadi satu dana yang besar. Dan Permodalan Nasional Berhad, duit ASB kita tu, kan, Permodalan Nasional Berhad ini juga akan melabur dalam pasaran saham. Just like individual investor tadi yang saya cerita, yang orang pencen beli saham tu.
Membezakan individual investor dengan institutional investor, dalam kes ini Permodalan Nasional Berhad yang menguruskan ASB kita tu, Amanah Saham Bumi Putra kita tu, mereka melabur dalam jumlah yang banyak. So institutional investors, they invest in a large sum of money, dalam jumlah yang besar. Sama je konsep dia dengan kalau you menabung di tabung haji. Lembaga urusan sekarang ni tak panggil lembaga urusan tabung haji, sekarang dipanggil tabung haji, TH. Sama juga, dia akan menyimpan di tabung haji dengan tujuan untuk menunaikan haji lah kan. Tetapi wang dalam tabung haji kita yang kita simpan tu juga akan digunakan oleh tabung haji sebahagiannya untuk membeli saham-saham di Bursa Malaysia. Keuntungan daripada pelaburan saham-saham tabung haji di Bursa Malaysia akan dipulangkan balik kepada kita dalam bentuk dividen. Sama yang macam ASB juga dalam bentuk dividen. Itu adalah institutional investors. For the purpose of this class, kita akan pergi fokus on unit saham amanah or unit trust later on in details. So yang ni saya hanya terangkan secara ringkasnya perbezaan antara institutional investors ataupun pelabur-pelabur institusi dengan individual investors. Jadi kalau you tengok, pelabur-pelabur institusi memainkan peranan yang besar dalam menggerakkan pasaran saham sebab mereka invest dalam jumlah yang besar. Jadi bila mereka beli saham, institutional investors beli saham, dia akan push up the price of the stock sebab mereka akan beli dalam jumlah yang banyak. Kalau mereka jual, maka mereka akan jual dalam jumlah yang banyak juga. Sebab itu kalau you rajin baca, macam saya selalu cakap pada pelajar-pelajar saya, to all my student finance, dengan lecture hours of 4 hours a week, 14 weeks in a semester, kan, you hanya dapat kutip basic knowledge saja on finance. The rest adalah you kutip daripada pembacaan you, daripada apa yang you tengok di berita-berita television, apa yang you kutip daripada your conversation with those who are knowledgeable about the subject matter, kan. You kumpulkan dan you akan dapat ilmu yang banyak. Sebab tu saya selalu kata, apa yang membezakan saya dan awak yang umur 20 ni, saya umur 57, adalah kerana satu adalah I am ahead of you in terms of experience, in terms of knowledge dan sebagainya, kan. Itu satu. Jadi saya mendahului awak sebanyak, kalau awak umur 20, saya umur 57, saya telah mendahului you selama 37 tahun. So kalau katalah lomba lari itu, saya dah meninggalkan you selama 37 tahun. You dah di belakang, saya di depan. Tetapi yang lagi penting lagi adalah saya gather the knowledge, the information itu melalui pendedahan saya. Ramai sahaja orang-orang pakcik-pakcik dekat kampung-kampung tu yang berumur lebih tua daripada saya pun, 60 tahun, 70 tahun, yang pengalaman, yang pengetahuan mereka tentang pasaran saham jauh lebih rendah daripada you yang berumur 20 tahun. Why? Because dia tidak terdedah dengan ilmu ni. Kan? Tapi kalau pakcik tu dia pakar masuk dalam hutan, dia kenal pokok jering, pokok itu, pokok ni, yang ni boleh ubat kecil manis, ubat ni, ulam ni boleh itu, mereka terdedah dalam ilmu macam tu. Jadi usia mungkin merupakan satu faktor, tetapi yang lebih penting lagi adalah knowledge yang you gather tu. Jadi kalau pakcik umur 60 tahun pun, kalau dia tak baca tentang saham, dia tak tahu tentang saham, tak tahu tentang all this unit trusting, institutional investors, apa benda subscription price, dia tak tahu, maka awak yang berumur 20 tahun jauh lebih pandai daripada mereka dari aspek ni lah, dari aspek saham. Sebab tu saya kata knowledge yang you dapat daripada kelas sikit sangat, tapi knowledge tu you expand melalui usaha you sendiri, ya. Sebab tu saya kata belajar nak dulu peksa lain, belajar untuk dapat ilmu lain, kan. Itu dia tak sama. Saya orang kata belete cerita, memanglah saya suka macam ni sebab saya nak awak dapat the whole picture, gambaran sebenar. Awak kata lagi cakap lagi tak dapat gambaran sebenar, dapat kalau awak dengar. Okey, itu perbezaan di antara institutional investors and individual investors atau retail investors. Okey, prospectus hari tu saya dah sebut. What is prospectus? Prospectus is iklan lah, iklan di mana you war-warkan tentang syarikat you tu, kan, tentang syarikat you tu.
Dalam tu macam kita kata nak jual kereta macam itu, saya bagi contoh, nak jual kereta, dia ada brochure dia kan, di mana situ diterangkan apa, dia tunjuk gambar pula dalam kereta, interior macam mana, enjin kereta macam mana dan sebagainya. So kalau kita nak jual saham syarikat pun, kita kena bagi tahu kepada the prospective investors macam mana syarikat ni. So kita pun print prospectus, bagi tahu dia apa semua-semua. Itu adalah iklan. Dan macam kalau di negara kita, prospectus ini memang ditapis dengan ketat oleh pihak Suruhanjaya Security, supaya bila prospectus itu when the prospectus are distributed to the potential investors all over the world, maka mereka mendapat gambaran sebenar. Mereka mendapat gambaran sebenar tentang syarikat kita tu. Kalau kita menipu dalam prospektus dan pelabur membuat keputusan yang salah kerana mereka tertipu dengan prospektus, dan lama kelamaan orang pelabur-pelabur tak percaya lagi dengan prospektus. Pelabur-pelabur luar, all the fund managers yang manage duit berbilion-bilion kat luar tu pun tak percaya. Dia kata jangan percaya syarikat Malaysia ni sebab dia keluar prospektus pun nipu. Maka dia lama kelamaan pasaran saham kita tak laku lah. Isteri saya kerja public mutual kan, dan saya ada berpeluang banyak kali untuk bercakap dengan pengurus dana. Pengurus dana ni mereka yang orang yang invest dalam public mutual, duit yang banyak, macam ASB juga. Maka pengurus-pengurus dana ni akan decide which stocks to buy, nak buat portfolio macam mana. Dan saya cakap dengan pengurus dana ni, dia kata kalau sekiranya prospektus yang dikeluar oleh syarikat-syarikat daripada China, you tak boleh trust 100% sebab mereka banyak nipu. So sistem di China tu, penapisan mereka tak seketat penapisan di negara kita lah, kan. Jadi soal credibility, soal kepercayaan kepercayaan orang terhadap sistem keuangan negara kita tu perlu diperketatkan. Okey, sejam dah lecture saya ni lebih kurang. Sekejap lagi, saya ingat tak sempatlah kita nak habiskan semua ni, tetapi saya discuss satu lagi soalan. Lepas tu in our next lecture kita akan discuss pula soalan 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 tu. Yang seterusnya, soalan 1D adalah stock market index ataupun indices. Macam saya dah, yang ni I have explained quite a bit in my previous lecture. What is an index kan? Index ni adalah petunjuk tentang bagaimana pasaran perform, macam mana pasaran kita perform. Jadi dengan melihat kepada indeks, maka kita tahu sama ada secara umumnya pasaran saham negara kita ini bearish or bullish. Jadi yang ni saya tak terangkan banyak sebab saya dah terangkan is quite a detail quite a detailed explanation in my previous lecture. So itu cerita dia tentang hari ini, dan saya ada lagi soalan 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Kita akan discuss in my next live nanti. Okay, until then I'll see you again. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.